Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Tolong sharekan dulu, tolong viralkan dulu link ni. Kawan-kawan kita bercuti kan, hari pertama kuliah ni, kadang-kadang lupa. Boleh share dalam grup tafsir khususnya, supaya dah masing-masing boleh dapat istifadah. Surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah selepas Suratul Ahzab, sebelum Surah Saba. Selepas Surah Luqman. Selepas Surah Luqman, sebelum Surah Saba. Luqman, As-Sajdah, Saba. Okey, Surah As-Sajdah. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم يا عليم، أنا عبدك الجاهل وأنت رب العليم، فعلمنا من علمك يا عليم. اللهم ارحم وارضى عن مشايخنا في الله أجمعين، سيدي صالح الجعفري، وسيدي عبد الغني صالح الجعفري، وسيدي محمد صالح الجعفري، وسيدي الشيخ نور الدين البنجري، وسيدي الشيخ مرتضى، وسائر مشايخنا، خصوصا للإمام السيد بروفيسور دكتور وبه الزحيلي، أصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. اللهم أعن علينا من بركاتهم ونفحاتهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan, apa khabar semua? Setelah mungkin hampir sebulan kita bercuti untuk memberi peluang kita melibatkan ramai rakan-rakan peserta baru. Okay, dan Alhamdulillah yang lama-lama, yang senior pun masih ramai bersama kita, Alhamdulillah. Dan difahamkan oleh admin, ada beberapa juga peserta baru yang mendaftar secara mengikuti pengajian kita. Ya, jadi mudah-mudahan Allah memberkati ilmu, umur, harta, segala apa yang Allah pinjamkan kepada kita ni mendapat keberkatan daripada Allah juga. Okay, jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan berkenalan dengan 3 ayat pertama surah As-Sajdah. Jadi kojo Kak Kam dengan Kak Limah ialah memaklumkan halaman berapa kita akan mulakan, dan didoakan supaya semua kawan-kawan Johor, JDT, Shah Alam, Melaka, PD, TTDI, semualah ya, berada dalam kebaikan dan keberkatan Allah juga. Dan kita baca dulu 3 ayat pertama surah As-Sajdah tuan-tuan, dan melihat terjemahan, dan baru kita boleh masuk kepada huraian dan tafsiran ayat itu insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده Allah sahaja yang mengetahui maksud huruf-huruf ini. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, la raiba fih, ya, iaitu Quran yang turun daripada Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Bal, tetapi am yaqulu naftarah, tetapi mengapa orang kafir mengatakan Muhammad telah mengada-ngadakan Quran itu, dia memandai-mandai itu buat Quran. Ya, tuan-tuan, Allah menafikan bal huwal haq, bahkan Quran itu kebenaran yang datang daripada Tuhanmu. Apa tujuan Quran? Agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk, la'allahum yahtadun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, itu 3 ayat. Dan bismillahirrahmanirrahim, untuk siri pertama ni kita boleh sama-sama meneliti nota yang telah tuan-tuan order tu, ya, yang tuan-tuan dah dapat. Yang belum dapat, tolong hubungi pihak admin. Yang belum dah bayar ataupun belum dapat, ataupun yang mungkin baru nak menempah, boleh kontak admin kita lah. Baik. Qala bismillahirrahmanirrahim, surah As-Sajdah Makkiyah. Jadi tema Makki kita akan faham, kita dah faham. Tu ayat-ayat Makkiyah yang turun selepas hijrah, dan minta maaf, yang turun sebelum hijrah, Makkiyah, ayat Makkah, iaitu jumlahnya 30 ayat. Okey, kenapa dipanggil surah As-Sajdah? Padahal dalam Quran ada 14 tempat sujud, azaimus sujud. Tetapi surah ni khusus dinamakan surah As-Sajdah kerana sifat orang beriman ialah mereka hanya sujud tunduk kepada Allah kerana Allah. Mereka hanya bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan fokusnya ialah ketika mana Allah menurunkan ayat ke-15, ciri orang beriman itu kalau disebut nama Allah ataupun ayat-ayat sujud, maka mereka akan segera untuk sujud. Kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Mereka tak ada perasaan sombong, ego, bongkak dan seumpamanya. Ciri itulah yang membezakan orang beriman dan orang kafir. Maka dengar pula ayat 15 ni, kita akan sujud. Maka itulah penamaan surah ini dengan nama surah As-Sajdah. Okey, ya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada As-Sahabiyul Jalil Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Sayyidina Abu Hurairah, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fil fajri yaumal jumu'ati. Apa yang Nabi baca pada pagi Jumaat subuh? Yang pertama, rakaat pertama, Alif Lam Mim Tanzil. Nama surah kita ni Alif Lam Mim Tanzil ataupun surah As-Sajdah. Ya, dan pada rakaat kedua baginda sallallahu alaihi wasallam akan baca Wahal ata 'alal insan, dan surah Insan juga terangkum dalam silibus kita pada kali ini. Kan kita apa? Surah Sajadah, betul? Yasin, betul? Lepas tu Insan last. Sajadah, Yasin, Waqiah, Insan. Insan akan kita akan bacakan nanti pada siri yang kelas yang terakhir nanti insya-Allah. Tuan-tuan, ini dalil yang disebutkan oleh Al-Syaikhan Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma, surah yang Nabi baca pagi Jumaat. Okey. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan, meriwayatkan pula daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
bahawasanya Nabi SAW malam Nabi tak lolap, macam kita malam tak lolap melainkan tengok WhatsApp, kan? Nabi tuan-tuan malam tak tidur melainkan Nabi akan baca dulu yang telah diamalkan oleh kita surah Al-Mulk. Tetapi mungkin kita tak berapa fokus dengan surah Sajadah. Surah As-Sajadah juga di antara surah yang baginda SAW baca sebelum tidur. Jadi bolehlah ambil pilihan, ambillah seminggu sekali ke kalau sempat untuk baca juga surah As-Sajadah sebelum kita lolap. Tuan-tuan, baik, macam biasa kita bersama dengan Prof. Syekh Wahbah Zuhaili, maka beliau akan mengaitkan perbincangan satu surah dan beliau akan melihat apakah kaitan munasabah dengan surah yang sebelumnya. Okay, ini sebab kita baru mula ayat pertama, kan? Tapi esok ayat keempat, kita akan tengok apa hubungan ayat keempat, ya, ayat keempat hingga 9 dan kaitan dia dengan ayat 1 hingga 3. Kan? Ini dah lama kan kita baca macam tu. Nanti pula lusa insya-Allah hari Rabu kita panjang umur sambung pula ayat 10 hingga 14 dan kita akan lihat apa kaitan ayat 10 dan 14 dengan ayat sebelumnya, ayat 4 hingga 9. Begitulah tuan-tuan perbahasan para ulama mengkaji hubung kait satu ayat dengan ayat lain-lain, satu surah dan surah yang lain. Ada kesinambungan semuanya. Bahkan selalu saya sebut tuan-tuan, kalau siapa yang ingat boleh tulis nanti, boleh type, iaitu seorang ulama besar daripada Shanqiti, Mauritania, mengatakan Quran ini dia semuanya satu ya, semula sama ya. Kesatuan Quran tuan-tuan, ya, keserasian Quran itu begitu. Kalau siapa yang ingat, tak kisahlah Rais ke Barosman ke, kalau ingat boleh tulis siapakah syekh yang saya maksudkan itu. Negara saya dah sebut tadi Mauritania. Baik. Jadi kita kena faham jiran kita pada kali ini ialah surah Luqman. Ya, sebelum As-Sajdah ialah surah Luqman. Ya, surah Luqman ada berapa ayat? Ada 34 ayat. Betul ke? 34 ayat surah Luqman tuan-tuan. Maka ya, kalau kita tengok surah Luqman juga ayat surah Makki, maknanya Makkiyah, fokus tauhid. Ya, fokus akidah. Ya, tuan-tuan. Kemudian fokus juga tentang isu kedua yang dibenci oleh orang musyrikin ialah isu hari kebangkitan. Hari pertimbangan perhitungan amal. Dia tak setuju benda tu. Dia tolak. Orang kafir kan. Tuan-tuan, itu pada surah Luqman dan termasuk juga ya, itu dua tema penting tentang akidah ketuhanan dan tentang keyakinan hari kiamat. Ya, maka pada surah kita ini, surah As-Sajdah, dimulakan dengan terus tentang konsep ar-risalah, kerasulan, kenabian, ya, yang membawa kepada bukti mukjizat Al-Quranul Karim. Okey, maknanya Syekh Wahbah menyimpulkan begini tuan-tuan. Okey, surah Luqman, surah jiran sebelum kita, jiran sebelah kita, surah Luqman dia menceritakan beberapa perkara itu secara umum, maka surah Sajadah berperanan memberikan perincian, tafsil, pendetailan terhadap perkara-perkara umum tersebut. Okey, contohnya, Syekh bagi sini berapa contoh? 1, 2, 3, 4, 5 contoh. Contohnya dari sudut, tuan-tuan, kiamat tu macam mana tempoh dia, sehari tu berapa kadar hari di dunia, tuan-tuan. Maka disebutkan ya pada ayat yang kelima surah Luqman, thumma ya'ruju ilaihi pada surah Sajadah, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Sehari bersamaan dengan 1000 tahun. Kan? Perkara itu telah disentuh pada surah Luqman secara umum. Inna lillahi innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah memiliki ilmu tentang tarikh kiamat, suasana kiamat. Tuan-tuan, Allah lebih mengetahui. Maka surah Sajadah tidak bagi perincian, tuan-tuan, iaitu sehari sama dengan kadar 1000 tahun. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, tuan-tuan, ayat 27 nanti kita akan baca. Mungkin siri ke-5, siri ke-6, ya. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruz. Kan, tuan-tuan, ini mendetailkan kepada tuan-tuan bagaimana surah Luqman dah sebut al-ghaith. Hujan. Allah menurunkan hujan. Hujan macam mana? Hujan itu Allah turunkan di bumi yang kontang. Al-ardil jurus. Ini kita akan jumpa nanti. Begitu juga kata Syekhuna radhiyallahu anhu, kata Prof. Wahbah, tuan-tuan, Allah itu alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah.
Allah mengelokkan apa yang Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, tuan-tuan, apa eloknya tuan-tuan? Janin dalam perut ibunya, iaitu Allah dah tahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang berada pada rahim-rahim ibu itu. Allah cantikkan, Allah elokkan tuan-tuan. Ya, kalau dihidup secara sempurna. Kemudian pada poin yang keempat, pada ayat kelima yang kita akan baca esok, iaitu Allah yang mengatur urusan segala-galanya daripada pusat pemerintahannya di langit, di arash sampai ke bumi tuan-tuan. Ya, Allah tahu hari ini kita mula kelas tafsir, kelas jadi ke tak jadi. Allah tahu saya balik janda baik malam tadi 1.40 baru sampai rumah. Allah tahu hari ini kelas boleh on kan, walaupun Abang Nip comel tadi, mana tak sampai surau tadi kan. Saya solat di Sendeng. Allah tahu semua tuan-tuan kan. Jadi Allah mengatur tuan-tuan, sedangkan kita dalam surah Luqman Allah sebut wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tak tahu apa esok, apa yang berlaku lepas ni pun tak tahu. Tetapi masya-Allah tabarakallah, kalau kita tengok tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui, dah mengatur semua urusan kita. Cantik. Ya, termasuk tuan-tuan ayat yang kita akan baca nanti pada ayat yang ke-11, ya, ayat 10 dan 11. Ya, orang kafir akan kata aiza dhalalna fil ard, kita dah tak nampak dah, kita dah terbenam, dah terkubur kan. Nisan kita pun dah tak ada, kalau pakai nisan dah tak ada, dah tinggal tulang belulang je. Macam mana? Ya, apakah nanti kita akan dibangkitkan? Tuan-tuan ya, jawapan dia, kita akan dibangkitkan. Malaikat akan ditugaskan mencabut nyawa kita dan kita akan dibangkitkan. Tuan-tuan, ini menjelaskan kepada umumnya ayat 24 surah Luqman, iaitu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tak tahu kita mati kat mana tuan-tuan. Ya, yang penting semua kita nanti, kau mati mungkin Allah takdirkan pergi haji kapal tenggelam, mungkin pergi mana baru ni orang pergi panjat apa tu? Gunung Everest. Dan seumur Allah takdirkan begitu. Tapi tetap nanti dia akan ada kubur kau, ada talqin kau, tetap akan balik kepada Allah Ta'ala. Ini pencerahan hubung kait ke umum dan khusus antara surah Luqman dengan surah As-Sajdah. Topik utama perbincangan surah Sajdah ni tuan-tuan ialah seperti mana kita faham tema-tema surah Makkiyah tentang keimanan kepada Allah, keyakinan dengan hari akhirat, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan, rasul-rasul yang diutuskan, hari kebangkitan dan pembalasan tuan-tuan. Dan menjadi perbincangan iaitu bagaimana kebangkitan yang dipersoalkan, dipertikaikan oleh orang musyrikun dan orang al-Maddiyun. Maddiyun ni siapa? Geng-geng logik kebendaan. Ini menjadi asas untuk mereka menentang Nabi SAW, mencabar Nabi, mendustakan Nabi, kerana mereka selalu cabar Nabi. Kalau betul ada kebangkitan, kau bangkitkan atuk moyang kita yang dah mati 300 tahun dulu. Mana dia? Abah kita yang dah mati 10 tahun dulu, tak boleh bangkit pun. Ini tuan-tuan antara sebab mereka menjadi alasan dia untuk menolak Nabi SAW, iaitu tentang keyakinan tentang hari kiamat. Okey. Tuan-tuan, dari sudut kandungan secara ringkas juga disebut di sini tuan-tuan tentang Quran, tentang kerasulan, okey, tentang tauhid wahdaniyatullah. Wahdaniyah ni juga kita membawa kita kepada sikap berhati-hati dengan isu kalimah Allah yang sedang viral 2 minggu ni. Kena betul-betul faham tuan-tuan kenapa ulama tauhid tidak membenarkan kalimah tu diguna sama oleh pihak yang lain. Kalau kau nak guna, kau syahadah dulu, kau gunalah sangat kalimah Allah itu. Tapi dia sudah perundangan, dia ada sedikit teknikal, itu geng-geng mahkamah yang lebih faham tuan-tuan. Tetapi dari sudut akidahnya kita kata Tuhan kita Allah. Kalau terjemah dalam Bible dia kalau ada gods tu dia kata jamak, dia kata Allah. Dah beranak pula Tuhan dia kan. Tak boleh. Jadi kita pertahankan wahdaniyatullah. Termasuk tuan-tuan keadaan orang perbandingan yang mukmin macam mana. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, orang fasik macam mana. Allah dah tanya, Allah jawab la yastawun, mana nak sama kan. Orang mukmin dia dah pilih korban. Terima kasih Sok Mazaki sahabat kita daripada madrasah
An-Ni'mah, betul ke? Sama. Dah kempen untuk korban di madrasah beliau, jadi saya juga mengharapkan kita boleh terlibat sama. Kalau belum ada pilihan, kalau ada rezeki lebih, hantar satu bahagian dekat Kemboja, buat satu bahagian kat Malaysia. Kalau ada rezeki lebih, tak ada masalah. Tuan, nak buat seekor pun boleh, nak buat satu kandang pun boleh. Itu orang beriman, dia akan fikir apa perkara yang boleh menambah saham aku. Paling afdal raya haji ialah menumpahkan darah korban, maknanya menyembelih binatang korban. Ambil yang itu afdal. Ya, tuan-tuan, ada peluang, orang beriman dia akan fikir macam mana nak menyatukan. Tuan-tuan, bukan nak menyomakkan, bukan nak memecah belahkan. Itu sikap orang beriman. Orang fasik, tuan-tuan, sebaliknya. Allah bagi perbandingan, tuan-tuan, dan konsep tauhid, kudrat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemusnahan umat-umat degil yang terdahulu dimusnahkan, maka itulah yang berlaku pada umat bangsa Quraisy. Tuan-tuan, yang kita baca surah An-Najmu dulu kan, dia ada ayat sujud. Dia tak sujud, dia ambil pasir, tuan-tuan, letak kat dahi dia. Kan, memperolokkan Nabi SAW. Ya, tuan-tuan, maka yang buat itu dia mati pada Badar. Menghina Nabi, maka Allah hina dia. Menghina Quran, Allah akan hina dia, tuan-tuan. Okey, ini antara usul akidah tauhid, risalah, kerasulan, al-ba'ts, kebangkitan, yang menjadi topik perbincangan dalam 30 ayat surah As-Sajdah. Qala radhiyallahu anhu. Kita tengok kepada tema 3 ayat pertama pada hari ini, tuan-tuan, ringkas sahaja, ya, iaitu di bawah tajuk Itsbatun Nubuwah atau Ar-Risalah. Ai Ar-Risalah. Tuan-tuan, yang pertama alif lam mim. Ini huruf muqatta'ah. Huruf hijaiyah muqatta'ah. Alif, lam, alif dibaca dengan ikut huruf lah. Alif, lam, mim. Sebab tu dia ada gunnah. Kan? Lam, mim mati bertemu mim. Lam, dia baca 2 harakat. Tu jadi 2 lah. Gunnah. Kan? Tuan-tuan, kita faham ini mad lazim harfi musaqqal. Ini kita mengaji tajwid. Ustaz Najib ajar kita. Syekh Solah mengajar kita kan, tuan-tuan. Okey. Alif lam mim. Pada asasnya, tuan-tuan, kita kata tadi, Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang tahu makna. Tuan kita tak tahu. Sebab, tuan-tuan, Allah letakkan kaf, ha, ya, ain, sad, kifayatuna. Kifayatuna tu tambahan. Imam Abu Hasan Syazili. Ha, mim, ain, sin, qaf, himayatuna. Baru baca hizib bahar dekat jenis baik kan, tuan-tuan. Jadi, huruf-huruf muqatta'ah tu, tuan-tuan, i'jaz. Semua i'jaz. Semua Quran tu mukjizat. Tapi nak bagi pening sikit profesor-profesor, pakar-pakar bahasa ni, yang mengatakan Quran itu iftarahu, Muhammad yang buat. Tapi tak, kan macam tu dah. Alif lam mim, tuan-tuan, ayat Mekah kebanyakannya ayat-ayat ni nak hentak sikit kepala orang-orang degil ni, mengatakan Quran ni bukan Nabi Muhammad yang buat. Nabi Muhammad tu ummi, tuan-tuan. Tetapi saya tertarik juga dengan tafsir Al-Imam Ibnu Ajibah yang mengatakan dalam isyaratnya alif lam mim itu, kalau kita ambil pandangan-pandangan Yasin, ya tu wahai, sin tu insan, dia pergi ke situlah. Walaupun ini pandangan yang tidak muktabar. Cuma ulama-ulama sufi tu sebagainya kata alif tu apa? Alifal muhibbuna qurbi. Alif ni mesra jinak. Ulfah. Tu restoran Haji Siddiq. Haji Siddiq masuk tak begini? Ulfah. Alif. Nabi dalam hadis, Nabi kata laisa minna man la ya'laf wa la yu'laf. SAW. Orang yang tak pandai bercampur dan tak boleh bercampur, orang ni tak bagus. Tak ada kebaikan. Dia mesti pandai masuk, pandai geng. Alif. Orang yang mesra dengan Allah, seronok dengan ibadah kepada Allah, itu namanya orang yang alif. Jadi alif lam mim tu, alif itu maknanya ulfah. Tuan-tuan, dia, lepas ni nak semayang lagi ni. Apa zuhur ni? Menanti waktu zuhur pula. Kan bila lagi nak Ramadan ni, tak sabar-sabar nak puasa. Ya Allah, naikkanlah nama aku pergi haji. Tak sabar-sabar nak tawaf. Ini alif, mesra jinak. Okey, huruf yang kedua huruf apa? Lam. Lam itu disebut lam'un, kilauan. Berkilau, bersinar. Sinaran, tuan-tuan, cahaya Allah masuk dalam hati dia ni. Hati apa? Orang-orang yang jinak ni, tuan. Rindu kepada Allah. Jadi bersinarlah hatinya. Lam'un, lam. Adapun huruf yang ketiga mim, iaitu dikata malak. Malakal wasilun, dia memiliki. Hatinya
dah menjadi milik Allah, tuan-tuan, maka dia tak cari selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa yang dihuraikan, tuan-tuan, boleh kita ambil lah sebagai panduan. Tetapi kebanyakan ulama kata ayat-ayat huruf muqatta'ah ni memang kita tak tahu tafsir dia. Cuma ulama dia ambil isyarat lah, isyarat. Alif tu ulfah, lam tadi lam'un, dan mim tadi malak. Kan tuan-tuan, okey itu ya. Baik, kemudian qala radhiyallahu anhu, kata Syekh Wahbah, tuan-tuan, ya, iaitu tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Ya. Tuan-tuan, ayat kedua lah tu. Iaitu Quran itu turun daripada siapa? Allah. Quran itu, tuan-tuan, cirinya apa? Kita tak boleh ragu, tak boleh persoalkan, tuan-tuan, ya. Memang ada ayat yang mansukh, kan tuan-tuan, ayat mansukh, ayat, tuan-tuan, hukum tu tak terpakai, kan, ya. Tetapi ayat tu tetap ada dalam Quran, tu nasakh mansukh. Dan menariknya, dalam 3 hari di JB baru ni, ada hadis-hadis yang kita baca dalam Sahih Bukhari yang dihuraikan oleh Al-Allamah Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari, tuan. Satu hadis tu ada mansukh, ada yang nasakh dan ada yang memansukhkan. Ada yang pakai awal kemudian dihapuskan dengan hukuman yang kedua, tu nasakh mansukh. Ya, kalau saya ingat nanti saya bagi contoh. Baik, tuan-tuan. Jadi Quran itu kita jangan ada pertikaian, tak ada. Hati orang yang beriman, dia menerima sepenuhnya apa yang Quran bicarakan. Terima sepenuhnya. Kan, tak mampu beramal, itu kelemahan kita. Ya, tuan-tuan, tetapi kita tetap menerima hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah itu yang paling bijak. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tuan-tuan, okey, baik. Jadi, Quran itu tak ada keraguan padanya. Orang yang cari pasal dengan Quran, tuan-tuan, dia katalah Quran itu asatirul awwalin iktatabaha. Apa dia, tuan-tuan? Itu dongengan orang-orang marin, orang kuno ni. Quran itu ialah cerita-cerita lama. Kan, cerita-cerita kenang-kenangan memori, yang merapu-rapu, mereka cerita Quran begitulah, tuan-tuan. Ini tuduhan mereka terhadap Quran yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata itu benda yang, tuan-tuan, yang palsu. Iktatabah. Ayat 4-5 surah Furqan kita dah baca dulu, tuan-tuan, kan, surah Furqan dah baca ayat 4 dan 5. Tu nak ceritakan bagaimana, tuan-tuan, mereka orang kafir ni mengatakan Quran ni benda yang merapu. Tapi benda ni dia berulang, zaman moden pun orang masih mengatakan Quran ini, tuan-tuan, Quran ini benda yang merapu. Asatirul awwalin, saya khabar tadi, asatir tu dongengan, benda-benda khurafat, tuan-tuan, yang Muhammad tu dia tulis sendiri tu. Lepas tu ada pula penulis itu, ada panel lah tulis tu. Tu dibaca kat kita, so beriman. Mana mahu kata, ni kata orang kafir, tuan-tuan, yang mencari alasan helah untuk tidak beriman dengan Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okey, tuan-tuan, kemudian kita beralih kepada ayat yang terakhir, ayat ketiga. Am yaqulu naftarah. Kan, ayat ketiga, tuan-tuan, mereka bahkan, ya, mereka mengatakan Quran itu Muhammad yang buat. Tuan-tuan, Muhammad yang buat tu, tak ada apa tu dah. Ya, iaitu sedangkan Quran itu benda yang hak, al-haq, benda hak yang turun daripada Tuhan yang Maha Al-Haq. Allah Ta'ala antara namanya ialah Al-Haqqu. Tuan-tuan, kan? Quran itu bawa benda yang hak daripada Tuhanmu, Allah. Tuan-tuan, maka peranan Nabi SAW ialah membawa inzar, litunzira, bawa peringatan terhadap kaum, tuan-tuan, yang dah lama tercicir, terpinggir, ya, sejak diangkat Nabi Allah Isa alaihi salam, tuan-tuan, ke langit, orang dah lintang pukang. Sejak, tuan-tuan, kewafatan Nabi Ismail alaihi salam daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, orang dah mengaku agama Nabi Ibrahim, tetapi agama itu telah dipinda mengikut syariat yang telah dipinda, yang kita faham. Mereka tawaf pun dah bogel sambil tasfiq, bertepuk tangan sambil bersiul, kan, dah jadi macam tu dah. Ya, agama tu telah diselewengkan, dimasuki dengan unsur-unsur bid'ah,
benda-benda khurafat masuk semua, lintang pukang, cacah merba. Tuan-tuan kan? Tetapi ya, Quran itu datang sebagai pencerahan, sebagai panduan kepada kaum yang telah tak ada Nabi, dah kampung tu tak ada Nabi. Kan? Kita kalau tak dengar nasihat seminggu, tuan, rosak kita kan? Tak ada khutbah, tak ada tazkirah, tak ada ceramah. Rosak kita, tak ada sekolah, tak ada guru. Rosak kita. Ini 600 tahun. Maka Nabi datang, tuan-tuan, dengan Quran. Mudah-mudahan mereka yang mengambil pengajaran akan dapat petunjuk. Petunjuk yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kiriman Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW bawa satu mesej yang jelas, Quran yang terpelihara, tuan-tuan, bagi peringatan kepada orang Quraisy, bagi petunjuk kepada mereka, tuan-tuan. Dan kata Syekh Wahbah, ya, ini sebagai menetapkan kepada kita tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti yang nyata tentang kejujuran dan sidiq, kebenaran baginda SAW. Dan juga tadi surah Furqan ayat 5 kita dah baca atas tadi, asatirul awwalin, kata si munafikin, orang musyrikin, mereka juga tuan kata apa? Ya, in hada illa ifkun iftarah. Quran itu benda yang diada-adakan oleh Muhammad. Kemudian tuan-tuan, wa a'anahu alaihi qaumun akharun, ada pula yang backup itu. Siapa yang menjadi pembantu musaid kepada Nabi Muhammad? Maka kata tuan-tuan, kata orang kafir ni, ada satu kaum yang membantu. Dia kata Muhammad tu, dia kumpul Quran tu, dia minta tolong siapa? Orang Yahudi. Tuan-tuan, mereka tuduh Nabi bergabung dengan orang Yahudi untuk mendapatkan tuan-tuan maklumat-maklumat tentang Quran, tentang asatirul awwalin, khabaran-khabaran orang dulu. Ya, tuan-tuan, sedangkan Quran itu daripada Allah juga. Tuan-tuan, min rabbil alamin. Ya, dia orang kata orang Nadar, contohnya Nadar bin Haris dan beberapa lagi pemuka-pemuka, bos-bos, tuan-tuan, orang musyrikin ni, Nadar bin Haris, Abdullah bin Umayyah, Naufal bin Khuwailid dan yang sekroni dengan mereka, tuan-tuan, mereka kata, alah, tak ada makna Quran ni dah. Muhammad tu yang cipta sendiri tu. Kan nak nyodap-nyodapkan diri dia, nak ngobarkan agama betul. Kita salah. Ini, tuan-tuan, ya, kenyataan ini berkait dengan ayat ketiga surah As-Sajdah. Tuan-tuan, mereka kata dibantu oleh Yahudi. Ada pandangan mengatakan Quran dah ada, Nabi itu ummi, maka Nabi lantik Sayyidina Muawiyah, Nabi lantik Sayyidina, tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud, beberapa sahabat besar yang pakar dalam penulisan dan Quran, jadi panel untuk menyimpan, mengekalkan tulisan Quran itu. Dibantu oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi Quran itu bukan Allah, Quran itu ialah daripada Nabi. Ini, tuan-tuan, tuduhan mereka. Jadi sebagai kesimpulan ringkas daripada mukadimah pengajian kita yang pertama ni, tuan-tuan, ya, maka kita perhatikan, ya, dalam kesimpulan itu kata Syekh radhiyallahu anhu, kata Prof Wahbah, boleh kita fahami daripada 3 ayat pertama, tuan-tuan, Quran itu kalamullah. Okey, itu kita baca Quran, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, tuan-tuan, seafdal ibadah, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, iaitu baca Quran. Jangan tak baca Quran, rujukan kita. Ini syafaat kita. Tak boleh hafal tapi support orang yang nak menghafal. Tak boleh nak menghafal, tak boleh baca khatam banyak-banyak. Pagi tadi saya sebut kuliah subuh dekat Raudah Syakirin, Taman Purba. Kata Syekh Saleh Ja'fari, antara imam ulama yang mengkhatamkan Quran dalam 2 rakaat solat adalah Sidi Ahmad bin Idris. Tuan-tuan, pemilik selawat azimiyah. Tuan-tuan, pemilik istighfar kabir, pemilik tahlil fi kulli mahatin, tahlil khusus. Beliau pernah mengkhatamkan Quran dalam 2 rakaat solat, tuan-tuan sekalian, ya. Jadi maknanya, kalau kita faham di tuan, Quran itu i'jaz, nun, qaf, tuan-tuan, semua mukjizat Quran yang wajib kita beriman, tuan-tuan, kalamullah yang kita tak ada sebarang keraguan. Ini bukan bahasa-bahasa penyair. Ini bukan bahasa-bahasa orang yang tuan-tuan, yang merapu. Ini bukan bahasa tukang telek. Ini bukan bahasa-bahasa apa tadi, asatirul awwalin. Apa dia, tuan? Iaitu bahasa-bahasa dongengan orang-orang marin. Tak. Ya, Quran ini, masya-Allah tabarakallah, tuan, daripada Rabbil Alamin. Ini tak sama macam orang-orang yang jealous, yang hati bengkak,
yang tak boleh menerima Al-Quranul Karim tuan-tuan, maka pelbagai tohmahan dan tuduhan yang mereka campakkan. Tuan-tuan, Quran ya yang Allah Subhanahu wa taala sabitkan, yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala, ada proses kita mengaji, kita tengok dalam sambutan nuzulul Quran, bagaimana proses penurunan Quran serentak, bagaimana pula daripada sama dunia, daripada Lauh Mahfuz ke sama dunia, turun pula berperingkat. Ada yang kita baca pagi ni ayat-ayat Makkiyah tuan-tuan, 13 tahun, ada pula ayat Madaniyah 10 tahun tuan-tuan. Maka proses itu semua telah kita fahami, kita tak ragu tuan-tuan, iaitu kalau orang kafir kata itu ciptaan Nabi, ciptaan Muhammad, tak. Kita kata Nabi SAW tidak mencipta apa-apa, melainkan semuanya itu wahyu yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Qauman dalam ayat ini tuan-tuan disebut oleh Imam Qatadah, iaitu orang Quraisy. Bangsa Quraisy yang juga tuan-tuan tak reti dah. Ya, sebahagian mereka bangsa yang ummi tuan-tuan, yang tercicir daripada mendapat sentuhan nasihat para nabi. Setelah saya katakan tadi, terpisahnya Nabi Allah Isa alaihi salam 600 tahun, datang Nabi Muhammad SAW bawa kebaikan, tetapi tidak semua mereka menerima, kebanyakan mereka menolak tuan-tuan. Dan saya nak petik sikit lagi, iaitu Tanzilul Kitab ayat kedua tadi kan, Quran itu turun sebagai tuan-tuan untuk memuliakan kita, ya, kitab orang yang berkasih sayang kerana Allah, yang mencintai Allah, maka rujukannya ialah Al-Quran. Quran yang Allah turunkan kepada kekasihnya. Kan? Kita lah nak jadi kekasih Allah. Tuan, kena baca Quran kerana Quran dibawa oleh kekasih-kekasih Allah. Ya, kekasih-kekasih Allah di kalangan para ulama yang menerima sanad yang bersambung dengan Nabi SAW pada Sayyidina Jibril kepada Allah Ta'ala. Itu Tanzilul Kitab. Kan? Yang paling mahal, benda yang paling mulia tuan-tuan, yang patut kita pertahankan, kita perjuangkan, Al-Quranul Karim tuan-tuan. Tanzilul Kitab bila raiba fihi min Rabbil Alamin. Tetapi ada di sana kumpulan-kumpulan yang tetap menolak. Maka di situ kata Al-Imam Ibn Ajibah, okey, jangan pedulikan kumpulan-kumpulan penentang itu yang membenci Quran, anti Quran, ya, mereka menuduh Quran macam-macam tuan-tuan, mereka mengatakan Nabi macam-macam tuduhan, tetapi para mereka yang berpijak pada perjuangan yang betul, jalan yang benar, jalan para rasul tuan-tuan, maka dia kena teruskan dengan merujuk, dengan berdamping sentiasa dengan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Jadi itulah sedikit permulaan yang boleh kita start kelas pagi ni. Jadi insya-Allah esok kita akan balik kepada jadual asal. Isnin hingga Rabu ialah bermula 7.30, kecuali kalau jalan jam balik daripada Syams tu, kalau lambat sikit saya jangkakan, kalau tak boleh 7.30, 7.35, kalau tak boleh paling lambat pun 7.40 kita start kelas. Kalau pendek perbincangan mungkin 40 minit, kalau panjang kita lajak 1 jam. Tapi insya-Allah surah As-Sajdah ni kita akan cuba khatamkanlah macam surah An-Najm 7 kelas. Surah Sajdah ni mungkin kita boleh selesaikan begitulah dalam tempoh lebih kurang gitulah. Dalam 6-7 kelas kita selesaikan untuk kita nanti lanjutkan pada surah-surah yang berikutnya. Okay, jazakumullah khairan kathira. Dan boleh lagi ajak kawan-kawan lain kempen untuk sama turut serta mengaji dengan kita sama-sama tuan-tuan. Ada juga kebaikan online ni sebab kita fokus. Kita dah selesai berapa? 20 surah dah Kak Nap. 20 surah dah Zila kita dah settle Abang Said. Alhamdulillah. Ya. Jadi tuan-tuan boleh ajak kawan-kawan lain untuk join, dan boleh hubungi kita punya admin dan adminah, Puan Nina, dan dibantu juga oleh mungkin nanti Tuan Rais, ya, Puan Nida boleh bantu untuk sama-sama kawan-kawan kita yang lain untuk mengikuti pengajian ni. Ya, jadi alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Esok kita jumpa 7.30. Dan mengingatkan jugalah dia dah masuk Korban. Kita kempen juga sama-sama, kita hantar ke Kemboja, Ma'had Ustaz Umar, ataupun boleh juga pergi ke tempat anak angkat Kak Maznah kita, Cikgu Maznah kita pun. Mana-mana tempat tuan-tuan pilih. Ya. Kalau ada nak hantar lebih, lagi afdal. Lagi banyak pahala kita nanti
lagi senang kita nanti di hari kiamat. Okey, wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.